Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam kitab Sifatis Salah, berkenaan dengan sifat sembahyang. Kita hadis yang ke-286 daripada kitab Bulughul Maram. Kita masuk dalam tajuk baru, iaitu istiftahus salah. Maksudnya pembukaan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah daripada kita takbiratul ihram, antara apa yang dituntut kepada kita adalah kita membaca doa iftitah, atau orang panggil juga doa istiftah, ataupun orang panggil juga iftitahus salah. Jadi lepas daripada kita akad takbiratul ihram, disunatkan kepada kita baca doa iftitah ataupun doa istiftah ataupun iftitahus salah. Iftitah, istiftah makna dia adalah pembukaan sembahyang. Okey, kita nak bincang berkenaan dengan masalah ni. Katanya, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin. Dia ringkaskan, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi salatil lail. Maksudnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri dalam solatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan ucapan ini. Rasul apabila dia berdiri dalam sembahyang dia, maka dia ucapkan dengan ucapan ni. Maksud berdiri lepas dalam sembahyang ni adalah setelah daripada takbiratul ihram. Setelah daripada takbiratul ihram dan sebelum daripada baca Fatihah. Nanti kita akan sebut hukum dia lepas daripada ni. Maka Rasul bacalah wajjahtu wajhi lilladhi fataras samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin. Dikekah dah. Dalam matang hadis tu hingga kepada sabda perkataan Rasulullah minal muslimin. Maksudnya wajjahtu wajhi lilladhi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya wa mahyaya boleh baca, wa mahyai pun boleh baca. Cuma hak yang masyhur wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada riwayat wa ana awwalul muslimin. Ada riwayat wa ana minal muslimin dan ada riwayat wa ana awwalul muslimin. Hak yang comel baca wa ana minal muslimin. Baik. Lepas itu Rasul pun baca pula doa mana? Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Ila akhirih pula. Hingga kepada habis lah. Doa ni panjang. Rasul baca dia, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Lepas tu لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Okey, itu doa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca yang disebut dalam hadis ni. Panjanglah. Hak tu hak rasanya doa tu jarang tu. Tak ada seorang pun baca pun tak tahu. Tak kali pertama dengar pun malam ni tak tahu. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa tersebut. Maksudnya selepas daripada Rasulullah takbiratul ihram, Rasulullah baca doa tu. Doa tu dinamakan sebagai doa iftitah. Cuma biasa tempat kita baca siapa kepada mana? Siapa kepada wa ana minal muslimin. Kita sampai situ je. Cuma sebenarnya bukan sampai situ. Banyak lagi doa-doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Molek juga kita terjemuh makna, sebab makna dia Allahu Rabbi. Memang cukup hebat makna dia. Kadang-kadang kita sebahagian daripada kita ni hak yang kita baca dalam semayang tu kita baca macam burung hak yang mana cakap burung dak mari ni tah burung tiung. Mana sebut je benda dak faham. Tapi daklah salah, daklah siapa ke dak sah semayang, siapa ke batas semayang. Cuma di antara khusyuknya adalah kita tahu makna. Tu di antara khusyuk. Dia apabila kita tahu makna kita boleh menghayati makna. Dia boleh kita menghayati makna apa hak yang kita baca. Biasa lepas daripada takbiratul ihram kita baca wajjahtu wajhi. Maksud dia wajjahtu wajhi. Dia wajjahtu wajhi biasanya kita dengar aku hadapkan mukaku. Tapi sebenarnya wajjahtu wajhi makna dia benda aku qasakkan dengan ibadatku ini, kita qasak dengan ibadat kita lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Rabbi, bukan Tuhan yang menciptakan kita saja, bukan Allah Ta'ala yang menciptakan sebesar-besar makhluk yang kita dapat tengok ni, benda langit dan bumi. Kita telah qasakkan dengan hati kita, ibadat kita untuk Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Hanifa maksud dia keadaan kita orang yang cenderung kepada agama yang benar, meninggal segala agama yang salah. Orang hak yang betul berada di atas agama yang betul. Orang hak yang betul di atas agama yang sebenar. Tu Hanifah. Dia perkataan Hanifah sebenarnya adalah hal kepada kita. Dia dalam bahasa Arab penggunaan lelaki dengan perempuan berbeza. Kalau lelaki Hanif, kalau perempuan boleh kita kata Hanifah. Tapi dalam masalah ni oleh kerana dalam hadis sebut Hanifah, laki kena puang kena pakai baca dengan Hanifah belaka. Laki dan perempuan baca Hanifah belaka. Hanifan musliman. Aku orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan wi tukar pula. Ada hak setengah-setengah tukarnya bahan wa ma ana minal muslimin. Tapi tak apalah nak warna tak sengaja. Dia wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku dari kalangan golongan-golongan yang melakukan syirik kepada Allah. Setiap kali kita semayang kita baca tu, aku tidak termasuk dalam golongan orang yang melakukan syirik kepada Allah. Aku tidak masuk dalam golongan penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah api dan seumpamanya. Itu wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan di kalangan orang yang melakukan syirik kepada Allah. Sebab kita adalah golongan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya ibadat sembahyangku, wa nusuki, dan segala ibadat-ibadat yang aku buat, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Ibadat kita, sembahyang kita, kehidupan kita untuk Allah. Sebab itulah kata ulama, kalau sekiranya kita qasak, molek dalam perkara yang harus, maka kita dapat mencari pahala daripada perkara yang harus. Maksudnya kita bukan hanya dapat mencari pahala dalam hal ibadat sahaja, bukan dalam hal ada pun benda yang boleh kita buat, tapi kalau kita kosak molek, maka ada ganjaran pahala. Okey, buat contohlah. Pekerjaan, kita kerja adalah termasuk dalam perkara yang harus.
bukanlah perkara yang wajib dan bukanlah perkara yang haram. Akan tetapi kalau kerana pekerjaan kita tu ataupun kita kosak molek ketika kita bekerja, nak tanggung anak kita, nak tanggung bini kita, nak tanggung benda ibu bapa kita hak yang tua apa semua sekali, yang untuk mengelak diri kita daripada meminta-minta, maka ada ganjaran pahala. Ini disebut dalam hadis. Satu ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang Allah Taala bagi kepada dia dua perkara kelebihan. Yang pertamanya gagah, yang keduanya rajin. Bukan mudah nak jumpa gagah dengan rajin, bukan mudah. Ada seorang lelaki tu di zaman Rasulullah, seorang lelaki yang ada pada dia dua kelebihan, gagah dan rajin. Payah kita nak cari orang yang ada dua kelebihan situ. Kadang-kadang gagah, tubuh katang, duk main jing semua. Tapi gotong royong gitu, tangan duk kilas belakang Hak duk gau, hak duk kucar, hak yang duk akak puyuk, akak belanga, akak kawah, hak huri je, hak tu duk rajin. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang hak rajin, hak dak cetong. Hak tubuh kasar-kasar duk pada buat sembang buat dia je. Gotong royong pakat mari belaka. Nak royak dia, nak royak payah nak berhimpun pada seorang gagah dengan rajin. Orang ni berhimpun pada dia gagah dan rajin. Maka sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana, "Lau kana hadha fi sabilillah." Andai kata orang ni duduk dalam jalan Allah berperang, comel orang gini. Orang gini kalau pergi perang, gagah rajin pula, comel benar orang ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Kata Rasulullah, "Lau kana hadha, lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Kalau sekiranya orang ni dia keluar bekerja untuk menanggung anak dia yang kecil yang ada di rumah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau sekiranya dia keluar bekerja untuk tanggung dua orang tua dia, hak yang dak orang cetong dah duduk rumah bahasa Terengganu, hak yang dak boleh nak bekerja dah duduk rumah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada ganjaran pahala dia keluar bekerja. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau sekiranya dia keluar bekerja untuk mengelak diri dia daripada meminta-minta. Dah kalau tak ada bagang minta, sekurang-kurang minta ngemak. Jadi bayar mak. Dah dak kerja piti ada. Umur 20 pun dak piti minta ngemak kau. Dia kerja tujuan dia adalah untuk mengelak diri dia daripada meminta-minta. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar bekerja ada sifat riya, bermegah-megah dengan pekerjaan dia, sombong, maka dia berada di jalan syaitan Allah. Dia berada di jalan syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, kita kabur hadis tu, maksudnya kadang-kadang benda hak yang harus punca niat comel dia bertukar menjadi ibadat. Maksudnya dia boleh mencari pahala daripada pekerjaan hak yang dia buat. Itu maksud dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan kehidupanku, kehidupan kita, wa mamati, dan mati kita, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Kita hidup, kita mati untuk Allah. Baik. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umir, dan dengan perkara tersebut diperintah kepada aku. Wa ana minal muslimin, dan aku di antara golongan orang Islam. Kita tengok. Lepas tu sambung pula Rasulullah baca doa. Allahumma antal malik, ya Allah, engkau adalah raja. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Allah Rabbi, wa ana abduk, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Mu tuang aku adalah hamba-Mu. Zalamtu nafsi, aku sebenarnya walaupun aku hamba-Mu ya Allah, aku sebenarnya banyak melakukan kezaliman kepada diriku sendiri. Banyak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhan kita, terhadap tuang kita. Wa'taraftu bi dzambi, dan aku mengaku dengan dosa tersebut. Faghfir li dhunubi jami'an, maka ampunilah bagi aku ya Allah segala dosa aku. Ampunlah belaka dosa aku kecil ke besar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, sesungguhnya tidak ada yang mampu, yang boleh mengampung dosa melainkan engkau sahaja ya Allah. Okey, ni doa dia. Wahdini
dan bagilah hidayah kepadaku li ahsanil akhlaq, kepada akhlak yang elok, akhlak yang mulia. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita supaya kita mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allahu Rabbi, akhlak yang mulia adalah suatu benda yang agama kita amat tekan, suruh kita bersifat dengan sifat tersebut. Di akhlak mulia ni sebenarnya secara ringkasnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dua perkara secara ringkas. Yang pertamanya adalah bazlul ma'ruf wa kafful adha. Yang pertama bazlul ma'ruf, yang keduanya kafful adha. Ni yang dimaksudkan dengan akhlak yang mulia. Maksudnya kita beri kebaikan kita kepada orang lain, lepas tu kita tahan kejahatan kita kepada orang lain. Okey, itu yang dinamakan akhlak yang mulia. Jadi benda yang ada kebaikan yang ada pada kita, sama ada tenaga, perkataan, perbuatan, harta benda, kita beri kepada orang. Dan kita tahan diri kita, perkataan, perbuatan daripada menyakiti pihak yang lain. Okey, itu yang dinamakan sebagai akhlak yang mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita berusaha supaya kita dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, kita dituntut dua perkara, berusaha dengan berdoa. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim, ayat dalam surah Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Itu adalah usaha kita. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu adalah doa kita, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya semata-mata berusaha, kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata berdoa tapi tidak berusaha. Mesti kita kena buat dua-dua. Berdoa serta berusaha, berusaha serta berdoa. Dan di antara doa yang Rasulullah baca doa ni, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Berilah hidayah kepadaku ya Allah kepada akhlak yang mulia, kerana tidak ada yang mampu memberi hidayah kepada akhlak yang mulia melainkan engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhilah, palinglah daripadaku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa an, kerana tidak ada pun yang mampu untuk memalingkan akhlak yang buruk daripadaku melainkan engkau ya Allah. Okey, ni maksud daripada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam doa iftitah. Panjang lagi, biarlah kita perhabis lalu. Belang-belang kita sebut orang, kita perhabis lalu. Lepas tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaika wa sa'daik. Aku tetap di dalam beribadat kepadamu ya Allah. Tetap kemudian daripada tetap. Maksudnya berterusan aku berada di dalam beribadat kepadamu ya Allah. Dan aku tetap di dalam mengikut agamamu ya Allah. Itu maksud labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi biyadaik. Kebaikan kesemuanya berada di dalam genggamanmu ya Allah. Wasyarru laysa ilaik. Kejahatan tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Tengok. Benda tu kalau kita ingat makna kan, kalau kita baca, kita sembahyang, kita ingat makna kan Allah Rabbi. Allah Rabbi. Besar. Maksudnya datang khusyuk, datang ketenangan dalam sembahyang apabila kita baca serta kita ingat makna. Okey. Seterusnya katanya wa an Abi Hurairah, satu lagi, wa fi riwayatil lahu inna dzalika ataupun anna dzalika fi salatil lail. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa perkara itu dilakukan oleh baginda dalam solat malam harinya, maksudnya dalam solat sunat. Namun dalam riwayat Imam Muslim sendiri ada riwayat yang kedua menyebut bahawasanya Rasulullah baca doa ni ketika Rasulullah sembahyang kepada ataupun ketika Rasulullah bangun sembahyang fardu. Idza qama ila salatil maktubah, bila Rasulullah sembahyang fardu. Sebab itulah majoriti ulama mengatakan yang kita baca saat ni panjang lebar saat ni tu adalah perkara yang disunatkan kita baca dalam doa iftitah. Cuma selagi yang perlu kita kena sebut juga, masa doa iftitah adalah setelah daripada takbiratul ihram, sebelum daripada kita baca a'udzubillah, sebelum daripada kita baca Fatihah. Kalau lepas daripada kita akad takbiratul ihram terus kita baca a'udzubillah, sama ada sengaja
ataupun terlupa, maka telah terluput tempat kita membaca doa iftitah. Maka tidak boleh lagi kita baca doa iftitah setelah daripada kita masuk ke dalam bacaan Fatihah. Ulang sekali lagi. Doa iftitah dia ada tempat dia. Tempat doa iftitah di mana? Perkataan iftitah maksudnya pembukaan solat. Bilakah dikatakan ataupun bilakah boleh ataupun disunatkan kita baca doa iftitah? Doa iftitah disunatkan kita baca setelah daripada takbiratul ihram, sebelum daripada kita baca a'udzubillah, sebelum daripada kita baca Fatihah. Andai kata seseorang tu setelah daripada takbiratul ihram terus dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama ada sengaja ataupun terlupa untuk baca doa iftitah, maka telah luput tempat membaca doa iftitah. Tidak lagi disunatkan dia membaca doa iftitah. Lepas tu kalau dibaca juga, apakah hukum? Kalau dibaca juga, kalau baca tanpa dia mengetahui hukum, orang yang ada sunat dia pergi baca juga tapi tak tahu hukum, maka tak ada masalah, dimaafkan. Kalau dia baca juga sedangkan dia tahu hukum tidak disunatkan, maka kata ulama dia telah melakukan perbuatan yang makruh. Dia melakukan perbuatan yang makruh. Adakah ia membatalkan sembahyang? Kata Imam Nawawi, ia tidak membatalkan sembahyang kerana doa tersebut ada mengandungi tasbih kepada Allah, dan ada ataupun dalam doa iftitah ada mengandungi tasbih dan ada mengandungi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara tersebut kalau dilakukan dalam sembahyang ia tidak menjadi masalah. Cuma tak comellah. Okey. Itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayyah qabla an yaqra fasaltuhu faqala aqul Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya بالماء والثلج والبرد muttafaqun alaih. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bertakbir di dalam solatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sebentar sebelum memulakan bacaannya. Allahu akbar, Rasulullah berhenti sekejap, barulah Rasulullah mula bacaannya. Baik. Ketika ku tanyakan mengenai hal itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Apabila Abu Hurairah tanya Rasulullah, apa duk diam tu Rasulullah? Rasulullah kata, aku baca doa ni ya. Doa hak yang kita baca saat ni. Tu di antara doa hak yang sunat kita baca dalam doa iftitah. Maksud dia, Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khataayaya, jauhilah di antara aku dan di antara kesalahan-kesalahan aku. Minta Allah Ta'ala jauhkan di antara kita dengan kesalahan yang kita buat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana menjauh di antara masyriq dan maghrib. Masyriq tempat matahari keluar, maghrib adalah tempat matahari jatuh. Tempat yang paling jauh yang kita dapat pandang dengan mata kepala kita adalah di antara tempat matahari naik dengan tempat matahari jatuh. Dan kita minta daripada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah baca ni di antara perkara yang dia tuntut daripada kita supaya kita buatlah. Sebab Rasulullah suruh kita sembahyang sebagaimana dia sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Jadi Rasulullah baca doa ni, maka disunat juga kita baca. Sebab kita guna perkataan kita. Jadi kita minta di dalam doa iftitah supaya Allah Ta'ala menjauhkan di antara kita dan kesalahan kita sebagaimana Allah Ta'ala menjauhkan di antara masyriq dengan maghrib. Allah Rabbi. Maksud dia, perkataan tersebut ataupun doa tersebut adalah kiasan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampung dosa kita dan menghapuskan kesalahan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata doa dia lagi, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ya Allah,
bersihlah aku daripada kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain yang putih dibersihkan daripada kekotoran. Kain putih apabila kena kotor habis. Begitu juga dosa kotor. Lepas daripada tu kita pun bersih baju putih, tak ada sikit pun kekotoran, minta Allah Taala bersihkan dosa kita lagu tu. Minta Allah Taala bersihkan dosa kita lagu tu sebagaimana kain yang putih bersih daripada kekotoran. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, basuhkanlah dosaku, kesalahanku dengan air, dengan salji dan al-barad. Barad ni maksudnya air embung, ataupun boleh juga kita kata hujan manik, air batu kecil-kecil jatuh daripada langit ketika hujan manik. So ni tempat kita jarang akan berlaku kan. Pendek kata, minta Allah Taala basuhkan daripada kesalahan kita dengan air. Maksud dia basuhkan dengan air. Jadi kain baju kita apabila kotor, maka basuh dengan air. Maka begitu juga minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Sebagaimana seseorang apabila dia ingin menghilangkan kekotoran yang ada pada baju dia, diguna air. Tapi bukanlah maksud basuh dosa dengan air. Dosa bukan dapat basuh dengan air. Itu maksudnya. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji. Salji maksudnya air salji lah. Salji yang sejuk. Wal barad juga jenis sejuk juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendek kata, dalam doa iftitah ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar Allah Taala mengampung segala dosa dia. Dan doa ni sunat kita baca. Seterusnya, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslim bi sanadin munqati' wa Daraqutni mausulan wa huwa mauquf. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam salatnya, subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Allah Rabbi, kalau nak baca belaka ni panjang, nak baca belaka panjang. Okey, cara dia lagu mana? Cara dia ngapa? Ngapa takkan nak bawa kita Riyadhus Salihin masuk dalam semayang? Allahu Akbar, buka kita Riyadhus Salihin baca sebagai contoh. Okey, ngapa? Kalau dah ingat, tak apa, tulis di kertas. Kalau dah ingat, tulis di kertas. Nanti lepas akad takbiratul ihram baca lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada masalah, tak batas semayang. Cuma kalau dalam mazhab Hanafi tak boleh. Dalam mazhab Hanafi ada perselisihan, comelnya kita ingatlah. Selagi hak yang perlu kita kena khabar juga, oleh kerana ni melibatkan ataupun berkait dengan bacaan-bacaan, walaupun benda ni sunat, bukan benda ni wajib. Tapi kena ingat, apabila kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik-baiknya kita baca walaupun sekali. Sebaik-baiknya kita baca walaupun sekali. Sebaik-baiknya kita baca walaupun sekali, supaya kita termasuk dalam golongan ahli kepada amalan tersebut. Di setiap amalan, setiap doa, setiap zikir, setiap wiri, dia ada ahli dia. Ni yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi apabila kita dengar sesuatu amalan, satu kelebihan, maka kita baca walaupun sekali, agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut. Baik. Allah Rabbi, nak ngapa ni panjang tak apalah. Benda yang baik tak ada masalah pun kita ngapa. Kita ngapa. Payah nak ingat tak apa, ulang banyak kali Payah nak ingat, ulang banyak kali. Hari ni ngapa 3 kalimah, esok 3 kalimah, takkan dah nak ingat. Ulang banyak kali. Allah Rabbi. Kalau nak ngapa pening ngapa banyak-banyak. Biarlah pening bab akhirat sikit. Hak selama gini duk pening bab dunia sok modah. Biar pening kok bab akhirat kok kali. Hak sokmo dah siang malang duk pening hal dunia sokmo. Takut nak pening bab akhirat. Okey, ngapa? Tak ada masalah pun kalau pening bab akhirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada kebaikan yang Allah Taala bagi. Tak ada pening-pening jadi ngapa? Kalau orang tu ingat dengar takat radio, takat video, suruh anak ke suruh cucu baca, dengar sokmo. Kalau ada orang ingat dengar orang, dengar sokmo, dengar, lama-lama ingat Baik, kalau ada orang yang ingat dengar melihat, dia pandai baca, tengok semua. Insya-Allah boleh ingat tu. Dak ingat hari ni, esok, dak ingat esok lusa, dak ingat lusa tu lah. Yang penting
tidak ada sikit pun kerugian bagi orang yang ingat benda lagu ni dan dia baca dalam sembahyang. Bahkan ada ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau tidak ada kelebihan, pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak baca doa ni dalam sembahyang dia. Katanya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa dalam solatnya Rasulullah sallallahu bahawasanya Sayyidina Umar dalam solatnya dia mengucapkan, Sayyidina Umar mengucapkan perkataan ni dalam solatnya. Benda yang Sayyidina Umar ucapkan, subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Baik, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dengan sanad yang munqati', maksudnya sanad terputus. Namun walaupun dalam riwayat Imam Muslim sanad yang terputus, namun Imam Ad-Darqutni meriwayatkan secara bersambung, maksudnya ada sanad yang bersambung. Sebab itulah ulama menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Cuma hak yang sanad yang bersambung dan juga secara mauquf. Secara mauquf ni adalah perkataan Sayyidina Umar, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni adalah bacaan Sayyidina Umar. Jadi perkataan hak yang kita baca saat ni itu, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, adalah ucapan yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Baik. Wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'an 'inda al-khamsah. Perkara yang sama telah diriwayatkan oleh khamsah, oleh 5 orang ulama hadis secara marfu'. Maksudnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada ulama hadis meriwayat hadis ni bahawasanya ini adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama hadis meriwayatkan hadis ni bahawasanya ini adalah bacaan Sayyidina Umar, bukan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi wa kana yaqulu ba'da at-takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya yang mana di dalam satu riwayat ada sedikit penambahan. Selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ataupun selepas daripada Sayyidina Umar bertakbir, ada penambahan setengah daripada riwayat. Ada penambahan dia, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini di antara perkara yang sunat kita baca sebelum daripada kita baca Fatihah. Sunat kita ta'awudz. Baca ta'awudz maksudnya baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi, ada sedikit penambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya aku berlindung kepada Allah Taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk, iaitu daripada gangguan, godaan dan pujuk rayunya. Itu di antara apa hak yang dibaca oleh Rasulullah mengikut satu riwayat, ataupun hak yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Maka comel juga kita baca ucapan ni sebelum daripada kita baca Fatihah. Seterusnya katanya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulakan solatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam hadis ni Aisyah menceritakan Rasulullah dalam solat dia, dia memulakan sembahyang dia dengan takbir Allahu akbar, lepas tu dia memulakan bacaan dia dengan alhamdulillah. Maksudnya Rasulullah tidak memulakan bacaan dia dengan bismillah. Hadis ini dijadikan hujah oleh sebahagian daripada ulama fiqh bahawasanya bismillah bukan termasuk daripada satu ayat daripada Fatihah. Maksudnya terus baca alhamdulillah tanpa perlu membaca bismillah. Namun mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya bismillah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah.
Nanti kita tengok dalil kepada mazhab Imam Syafi'i dalam hadis-hadis yang selepas daripada ni. Ada pula hadis yang selepas daripada ni yang menjadi dalil kepada pandangan Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama fiqh. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mula sembahyang dia dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, dan dia mula bacaan dia dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu maksud daripada hadis ni. Apabila rukuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, melainkan pertengahan di antaranya. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, Rasul tidak angkat kepala. Bukan rukuk kepala jenguk ke atas. Kan ada orang rukuk dia kepala jenguk ke atas. Okey, boleh fahamkan lagu mana cara dia kan? Ambo nak tunjuk, dah tunjuk ah. Jadi dia rokok tapi kepala lenggok ke atas. Okey, dia rokok, kepala lenggok ke atas. Bukan Rasul rokok gitu. Dan Rasul tidak rokok juga masa rokok kepala turun tak ke bawah. Bahkan apa yang Rasul buat adalah sama di antara kepala dengan belakang. Bukan kepala atas. Lepas tu bukan kepala tunduk ke bawah. Okey, itu maksud dia. Baik. Katanya apabila rokok tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menunduk kepalanya. Ada sebahagian daripada kita masa rokok dia tunduk kepala. Rokok tu comel dah tapi kepala tunduk ke bawah. Tu tak comel juga. Kepala lenggok ke atas pun tak comel juga. Hak yang comelnya adalah kita samakan kepala dengan belakang kita. Baik. Apabila mengangkat kepala dari rokoknya, tidak sujud sebelum berdiri tegak lurus. Rasul apabila dia dibangun daripada rokok, dia tidak sujud melainkan dia i'tidal dulu. Jadi i'tidal dulu baru turun kepada sujud. Seterusnya, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, tidak sujud lagi sebelum duduk dengan sempurna. Rasul bangun daripada sujud yang pertama, duduk antara dua sujud dulu, baru Rasul turun pula kepada sujud yang kedua. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu membaca tahiyat di setiap dua rakaatnya. Jadi setiap dua rakaat Rasul baca tahiyat. Tu cakap kita benda tahiyat awal. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu membaca tahiyat di setiap dua rakaat dengan menghamparkan telapak kaki kirinya dan memancangkan telapak kaki kanannya. Duduk tahiyat awal itulah. Jadi hamparkan kaki kiri, kita duduk atas kaki kiri, lepas tu kaki kanan kita cancangkan. Cuma perbuatan ni adalah perbuatan sunat, bukan wajib. Maksudnya kalau orang duduk di antara dua sujud tapi dia tidak lipat kaki, maka tetap sah sembahyang dia. Sebaik-baiknya dia lipat kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atas kedua tumit seperti duduknya syaitan. Duduk atas dua tumit. Tak kena. Dia tak terjemah lagu ni. Dia wakana yanha an uqbati syaitan. Dia duduk uqbati syaitan adalah duduk seperti cakap kita duduk tinggung. Duduk tinggung. Sebab itulah dalam fiqh menyebut di antara duduk makruh dalam sembahyang adalah duduk iqa'ul kalb dipanggil. Duduk iqa' anjing. Anjing lagu mana duduk? Gitu. Duduk yang mana kita duduk dengan mendirikan dua lutut. Kita tegakkan dua lutut. Faham kan? Duduk tinggung tapi punggung atas-atas. Itu dipanggil iqa'ul kalb. Dia ada selagi iqa' sunat. Iqa' sunat adalah kita duduk, kita tegakkan dua kaki kita duduk atas tumit. Itu iqa' sunat. Ada riwayat yang lain menyebut. Baik. Seterusnya kata dia, dan melarang seseorang menghamparkan kedua sikunya seperti haiwan pemangsa menghamparkannya. Ini kita cerita dalam minggu lepas. Dalam sujud, jangan kita letak ni lengan kita di atas lantai. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita meletakkan lengan kita sebagaimana anjing meletakkan lengan dia dalam sembahyang. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menutup solatnya dengan salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudahkan solat dia dengan salam, dengan mengucap Assalamualaikum. Yang paling comel, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau kita ucap Assalamualaikum saja, maka terkeluar dah kita daripada sembahyang. Sebab sekurang-kurang salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu hukum dia disunatkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun hadis ini ada sedikit kecacatan.
Cuma kecacatan tersebut di sisi ulama hadis, ia tidak memberi mudarat pada status hadis. Hadis ini tetap dihukum sahih oleh sebahagian besar di kalangan ulama hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasa malam ni sini dululah pertemuan kita. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada malam ni, di antara perkara yang kita bincang pada malam ni adalah berkenaan dengan doa iftitah. Jadi sunat kita baca doa iftitah selepas daripada takbiratul ihram, sebelum daripada kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hak yang paling comel sekali adalah kita baca belaka. Hak tu hak yang paling comel. Melainkan ulama ada menyebut dalam kitab fiqh, melainkan imam yang makmum dia tidak redha dengan dia memanjangkan, maka tak comel dia baca belaka. Baca hak siapa ke wa ana minal muslimin sudahlah. Tapi kalau kita baca semayang seorang, ataupun kalau kita jadi makmum, kalau kita sempat baca belaka, hak tu hak yang paling comel. Dan apa hak yang kita bincang pada malam ni, sunat juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma dalam hadis ni hak yang kita bincang tadi ada penambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Begitu juga apa yang kita bincang pada malam ni, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang dia dengan ucapan Allahu Akbar. Hak yang kita kata takbiratul ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bacaan dia dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita khabar ini adalah sandaran kepada pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam Fatihah. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Fatihah. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni, ada hadis yang akan menjelaskan hal tersebut. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rakaat, dia tidak meninggikan kepala dia dan tidak merendahkan kepala dia, bukan sama je kepala dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud selepas daripada bangun rakaat, bukan Rasul iktidal dulu. Rasul tidak melakukan sujud yang kedua, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk antara dua sujud secara sempurna. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tahiyat awal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita duduk seperti duduk anjing dalam sembahyang. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita meletakkan dua lengan kita di atas datar sebagaimana anjing meletakkan dua lengan dia di atas datar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan ataupun menyudahkan sembahyang dia dengan ucapan assalamualaikum. Baik, okey, itu hak yang kita bincang pada malam ni. Insya-Allah kita harap sama-sama dapat kita mengambil manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.